Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Mohon maaf ada sedikit masalah teknikal. Sebab internet hujan di sini saudara, kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat. Suasana hari ni kawasan saya ni hujan. Bila hujan petir, maka tentulah internet akan terganggu saudara. Apa khabar saudara Muhammad Isa, saudara Darmin Damin, saudara Mat Zaini, saudara Beautiful Maria, apa khabar? Saya saudara Mat Zaini, Rohana Jaafar. Saya ucapkan salam Aidilfitri hari yang ketiga saudara. Ya, saudara Mimah S Kitchen, Cik Cindy, saudara Amira. Saya mungkin suara tak dengar pula. Oh, rupanya tak terpasang. Tak ada suara. Ya, bila kadang kelang kabut ni saudara, macam-macam jadi. Ya, Remy Ismail, suara tak dengar tu saya kata. Dengar tu dengar tapi tak berapa jelas. Tak gitu saudara Remy? Sekejap. Biasalah saudara. Bila saudara Maisa, salam dari Raub Paham saudara Maisa. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan. Betul juga dengan saudara Ahmazah, saudara Mak Nasir. Ya, Datuk Wira Jamaluddin, apa khabar Tok? Moga sihat Tok ya. Saudara Syafri Azman, saudara Ali Ismail, bukan Ali Ismail. So di RB Ramli, juga dengan saudara Johasri. Suara okey, ada tempat okey, ada tempat tak okey tu. Saya tahu saudara Abang Eddie dia tengah betul lagi dia punya speaker ni untuk saya ni. Sebab ada gangguan, saudara. Gangguannya kerana ya saudara Fiza Abdullah dari Kelantan. Panas sangat-sangat katanya. Memang panas dah ni dah. Lepas raya ni musim panas. Saudara Makno, saudara Martin, Norbil, saudara Azmi Yusof. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Cik, tak panas kat sana? Rasa mengkalah mai Pinang panas ya noh. Saudara Rosli Rahim. Salam satu Malaysia, kepada Datuk Senajib terbaik. Ya, semua orang tahu benda tu. Saudara Azman. Waalaikumsalam. Itu juga saudara Puan Rozuna Dagang, saudara Shanti Hamid, Puan Kamariah, saudara Roslan, saudara Makno, saudara Pak Majid, saudara Makno Azwan, apa khabar sahabat? Nur Azman, bagaimanakah anda punya hari raya? Ini masuk hari yang ketiga saudara. Masuk hari ketiga kita dah raya. Saya yakin Izzuddin dia kata panas. Raya seronok tapi suasana okey, alhamdulillah. Begitu juga saudara MZDI, Mazdi, saudara Ajib. Suasana di sana kalau panas tak hujan, tapi sekarang ni di sekitar kawasan rumah saya panas. Tapi panas dan hujan saudara. Puan Azizah Arifin, apa khabar? Saudara Azli. Gitulah kita saudara. Saban hari kita bersiaran kerana terganggu Fuzia Syed Iskandar, hujan lebat. Musim, sebab saya katakan bahawa hujan lebat saudara Muhammad Zaki, Abdul. Itu juga dengan Thomas Syauqi kot. Saya tak tahu. Pelan-pelan saya betulkan mic ni untuk satu siaran. Seperti biasa saya bersiaran. Kalau tak pakai ni mungkin suara tak apa jelas ya. Saudara Zakaria, saudara Muhammad Noor, saudara Sukandran. Gitu juga dengan saudara SK, saudara Mr. Gigi, apa khabar sahabat? Agar anda semua sihat. Saudara Jamal Jani, saya juga saat ini ada tamu saudara. Jadi sambil-sambil saya berborak ni saudara, saya jemputlah tamu saya makan. Ya saudara. Kita ni hidup berjiran, bertamu, berkeluarga saudara. Rizana, apakah suara saya dah jelas? Saya mengharapkan anda semua. Saudara Rashid, saudara Nurizan Hamzah, apa khabar? Rizam Cik Ani, suara saya okey tak okey? Saudara Fuzia di Iskandar. Saudara Makno, suara okey alhamdulillah. Saudara Muhammad Syukri, saya yakin suara pun okey, tapi untuk Cik Rizana, Rosli Rahim, saya kalau saya sebut channel ini nanti ada yang terganggu lagi. Sekarang ni elektrik pun sekejap ada, sekejap tak ada. Tiba-tiba ada gangguan. Di mana satu tak tahu. Trip lah katanya.
Begitulah saudara, hari demi hari kita bersiaran, adanya okey, ada yang tak okey, saudara. Saudara Muhammad Isa, apa khabar? Saudara Iskandar Zulkarnain, salam dari Temerloh katanya. Saudara Puan Suraya Drus, Prizana Cik Ani. Nampak dia ada gangguan tu saudara, tiba-tiba hilang. Saudara Makno, saudara Azli, salam Syawal dari Batu Pahat, Johor. Saudara Rizana Cik Ani okey, alhamdulillah. Saudara Husin, begitu juga dengan Husin, waalaikumsalam. Di Pulai Hijauan, saudara Nora Kolam memancing kat mana tu, saudara Zulkafli. Okey, baik saudara. Hari ini sebagaimana kita ketahui hari Isnin saudara, tanggal 24 April. Dan ini merupakan hari ketiga kita menyambut Aidilfitri Minal Aidil wal Faizin. Cuma saya nak bagi tahu teman-teman yang mula bergerak daripada utara nak balik ke Kota Raya Kuala Lumpur, daripada selatan ataupun dari Kuala Lumpur nak balik ke Johor, dan lebih-lebih lagi teman-teman kita dari Pantai Timur, sama ada dari Pahang, Gombak dan sebagainya. Ya saudara, suasana begitu tentulah ini suasananya jalan sesak saudara. Mungkin juga ada kalangan saudara ya, saudara Husin, saudara ini Hashim, ini jalan raya sesak dan saya mengharapkan teman-teman yang memandu itu berhati-hati di jalan raya. Lebih-lebih lagi sekarang ni saudara, kalau anda sedang memandu saat ini, jalan raya juga musim hujan. Dengan hujan, ribut petis, bagaimana dilaporkan oleh Jabatan Kaji Cuaca, Saudara Syakir Arsyad. Kalau anda yang sedang memandu bila cuaca hujan, jalan licin. Di samping itu jalan sesak. Waktu inilah juga sekali lagi anda diuji kesabaran. Sama ada anda orang yang sabar ataupun orang tidak sabar. Bagi saya mengharapkan agar jagalah panduan kereta anda sebaik mungkin. Kerana saya mahu sebaik mungkinnya kita selamat pergi dan selamat sampai ke destinasi. Saudara yang nak balik ke Kuala Lumpur, nak balik ke ibu kota, teman-teman yang perantau, anda pagi tadi mungkin telah bersalaman dengan keluarga. Jangan pula sambil menangis-menangis masa perpisahan tadi, jangan diteruskan tangisan itu ya, saudara Nur Azizah, saudara Hajah. Jadi kalau anda letih, memandu, elok berhenti dulu. Rehatkan badan, jangan izinkan sama sekali badan letih, badan mengantuk, kita masih nak memandu. Jangan degil. Memandulah sebaik mungkin saudara. Baik saudara, cuma hari ini saya nak bercakap sedikit sebab dapatan saya, pencerahan yang saya dapat semalam kemarin. Saya agak terkesan juga dalam saat-saat kita menjalankan Fiesta Hari Raya Aidilfitri. Memanglah dalam keadaan ekonomi sendiri, saya tengok ada satu kiriman daripada Gua Musang. Di Gua Musang katanya, walaupun saat mereka bertemu dengan puan ini, dia dalam masa sehari ke 2 hari sebelum nak puasa. Tapi dia gigih. Dia gigih menyiapkan tempahan kuih-kuih. Rupanya di Gua Musang, kuih goyang tu dipanggil kuih sarang tebuan. Kita di sini, kita katakan kuih goyang. Kalau kampung saya, kuih goyang itu kuih goyang lah saya. Tapi di Gua Musang, di Kelantan mungkin ke mak, dia panggil kuih sarang tebuan. Jadi salah seorang pembekal kuih sarang tebuan di Gua Musang, iaitu Puan Rosnani Maliki. Dalam usia 30 tahun, dia berusaha untuk mencari rezeki untuk persiapan hari raya katanya. Jadi sebab kerana pendapat keluarganya terputus. Pendapat keluarganya terputus kerana pada sepanjang bulan puasa dia rupanya menjaja aiskrim. Saya agak menghormati ya Puan Rosnani Maliki. Usia 70 tahun, 70 tahun, sanggup berjual aiskrim dan beliau hanya mengharapkan bantuan sekitar 500 sebulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tentulah mereka ini dalam golongan orang kurang upaya. Dia katanya bermula 2 minggu sebelum hari raya, dia mula membuka tempahan untuk mendapatkan orang nak membeli kuih sarang tebuan tu, saudara. Bagaimanapun sebelum ini, sumber pendapatan saya dan keluarga dengan menjajah aiskrim. Dia menggunakan motosikal selain mengambil tempahan di majlis-majlis perayaan. Namun sejak Ramadan, pendapat kami tak adalah katanya. Biasalah saudara, siapa nak minum aiskrim tengah-tengah hari waktu berpuasa. Dan jadi saya buka tempahan kuih untuk sarang tebuan ni kepada rakan-rakan penduduk di daerah sekitar Gua Musang saudara.
Ketika ini katanya dia rumahnya di Taman Agropolitan Rantau Manis. Setakat ini Puan Rosnani berkata sejak 2 minggu lalu dia menerima sebanyak 200 botol kuih sarang tebuan dan kini gigih menyiapkan sepenuhnya. Suaminya Muhammad Hassan Mak Zain berusia 49 tahun juga punya penyakit radang hati sejak setahun lalu. Jadi dia kata dia terpaksalah menyiapkan tempahan untuk berjual. Itulah pendapatannya sebab suaminya mengidap penyakit radang hati, saudara. Saya haraplah kalau teman-teman yang tinggal di Gua Musang, kalau boleh bantulah sahabat-sahabat kita yang memerlukan bantuan, saudara. Baik, saudara, sehari sebelum rasanya pilihan raya, hari pilihan raya, hari raya katanya, saya melihat bahawa murninya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau telah pergi melawat Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis di Universiti Kebangsaan Malaysia pada hari Jumaat, sehari sebelum hari raya. Dan sebagaimana saya nyatakan kepada saudara, ramai juga ada juga kawan teman-teman kita kalangan artis yang mendapat rawatan seperti Ibnu Niza masih lagi dalam rawatan, saudara. Dan yang terbaru ialah tentang penyanyi sahabat saya, Puan Rohana Jalil. Rohana Jalil hari ini masih lagi dirawat, tapi masih dirahsiakan penyakitnya. Tapi dalam berada ICU, saya bersimpatilah. Jadi bila Perdana Menteri berkunjung melawat Rohana Jalil itu, mudah-mudahan memberi inspirasi dan semangat untuknya. Ya, saudara Halimatun Said, salam dari Ipoh. Hari nak hujan, ya, dia waksu, Waalaikumsalam. Dari Larut, ya, Larut Perak, orang Perak, Yup, MK Syuhaira, Saudara Rahman. Begitu juga dengan Roni Pua, apa khabar, saudara? Kita mengharapkan agar Rohana Jalil kembali segeralah pulih, saudara. Sebab dia selain itu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga melawat temannya, iaitu Saudara Aziz Ismail, rakan sewaktu beliau menuntut di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Di hospital yang sama, saudara. Dan kita berdoalah hari baik, bulan baik ini, kedua-dua mereka segera sembuh dan pulih seperti sedia kala. Saya juga semalam mendapat berita, saudara. Saya minta maaf, saudara, ini live saya sekejap ada, sekejap tak ada, ya. Jangan betulkan TV anda. Saya dapat sahabat karib saya, waktu kami pernah bersama berada di Radio TV Malaysia, iaitu Allahyarham Saudara Ramli Abu Bakar. Saudara Ramli Abu Bakar, dia seangkatan dengan Allahyarham Ali Rahman, kawan saya waktu kami sama-sama bergiat dalam bidang penyiaran. Saudara, Saudara Allahyarham Ramli Abu Bakar meninggal dunia dalam usia 76 tahun semalam. Banyak suara-suaranya dipinjamkan. Jadi kita semakin ketandusan pengacara yang mempunyai suara yang hebat. Macam Saudara Ali Rahman, Saudara Allahyarham Ramli Abu Bakar, begitu juga Saudara Jamaluddin Alias. Mereka sudah pun kembali ke rahmatullah. Kabarnya beliau meninggal jam 2:30 pagi semalam dan disembayangkan di Masjid Nurul Yakin di Rawang. Jadi kita sama-samalah berdoa agar rohnya ditempatkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang dikasihi. Ya, saudara, kita bercerita juga. Saudara Abdul Majid. Terima kasih. Hari ketiga saya memberi pencerahan waktu petang. Ruangan ini tidak ada politik, saya. Jam 5 petang saya khaskan untuk kita bercerita tentang masa silam, masa kini, tapi tidak menyentuh soal politik. Saudara Mencari Sinar, Saudara Frans, Saudara Kak Leha, Saudara Tian Chan. Begitu juga Saudara Halimatun Said, Saudara Abdul Majid, siapa lagi? Saudara Makno, Saudara Azli, ya, saudara. Sesuatu yang agak mengembirakan saya, saudara, sambil kita menyambut hari raya ini, saya mengimbau zaman saya kecil-kecil dulu, iaitu bagaimana seusia saya dalam usia 10 tahun, saya pernah pergi bertandang serumah orang tu, orang berada lah, saudara. Bukan orang kayangan, orang yang ada-ada, iaitu keluarga guru besar. Jadi sambil kita anak-anak kecil ni, bila pergi rumah raya ni, bukan nak makan sangat, saudara. Kita nak bukan makan kuih, kita nak wang, duit raya.
Jadi apa yang dilakukan oleh cikgu besar sebut, dia kata dia letakkan wang shilling. Ya, dulu 10 sen, 5 sen, saudara, dia letak dalam shilling tu, letak dalam satu balang yang besar. Cuma dia kata boleh ambil dengan menggunakan 2 jari. Kepitlah. Nasiblah berapa dapat. Jadi kita pun cuba terkiar-kiar saudara. Ada kawan-kawan dapat 5 sen saja, ada yang dapat 10 sen, ada yang pandai juga dia pakai spit tangan itu, dia boleh dapat 20, dia 30 sen, 40 sen. Begitulah kesukaan anak-anak. Dan saya melihat di Kuala Pilah, Masjid Kariah Desa Anggerik di Juasih, sekali lagi mengimbau kenangan saya. Dia kata dia membuat kelainan dengan memberikan duit raya pada kanak-kanak dalam bentuk wang shilling yang diletakkan dalam dulang juga pada Syawal. Jadi pengurusinya itu Tuan Haji Nasaruddin Zainal. Mereka, anak-anak ini dibenarkan mengambil wang masing-masing menggunakan 2 tangan saja. Dan nilainya tergantunglah berapa yang boleh dapat. Saudara. Jadi artinya anak-anak kecil, letak duit dalam dulang atau balang tu, dia seluk dia punya tangan tu, ambillah berapa dapat. Wang 10 sen, 20 sen. Jadi nilainya masing-masing. Zaman saya dulu kepit 2 jari saya sekarang. Mungkin kerana hari ini ekonomi yang lain berbeza, nilai mata wang sudah berbeza, jadi boleh gunakan 2 tangan. 2 genggam lah. Saudara mencari sinar abadi, dia kata tak baik macam tu. Nak bagi buat ikhlas. Benar saudara mencari ikhlas, tetapi bagi saya, ini saya yakinlah ini adalah antara satu bentuk hiburan untuk anak-anak. Memanglah kadang-kadang orang, kita boleh memikirkan okey tak okey, ada yang tak baik tak baik saudara. Tapi itu yang cuba diwujudkan satu budaya baru oleh Saudara Nasaruddin Zainal. Kami dulu begitu saudara. Dia kata jangan tiru cara macam tu. Saudara mencari sinar. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, terpulang saudara. Tapi saya seronok kerana ini mengimbau kenangan zaman silam saya. Saya cuma dapat paling tinggi pun duit 10 sen tu 2 kepit. 2 jari kepit. Dapatlah 20 sen. Besar dah tu saudara. Tapi hari ni kalau anak-anak kecil kita pandai, dia genggam 2-2 tu, nilainya boleh sampai 10 ke 15 ringgit. Jadi sebenarnya saudara, jadi duit itu dikumpul, katanya jumlahnya ada anggaran lebih kurang RM550. Untuk kariah lah, anak-anak kariah. Untuk duit raya dan kanak-kanak yang boleh dibenarkan mengambil bahagian mesti berusia 12 tahun ke bawah. Orang tu tak boleh lah saudara. Kalau orang tu dia kautnya bukan RM15 nilai saudara. So jadi kita sekarang ni kita menggunakan wang kertas. Kalau kaut wang kertas tu saudara, bak kata orang tua tak terkajang batu di pulau. Mana nak cari banyak-banyak. Tapi saya melihat saudara apa yang dilakukan oleh pengurusi Saudara Nasaruddin Zainal ni satu, saya seronok saudara, ini mengimbau. Bukanlah, jangan kita pandang dengan pandangan yang negatif. Anak-anak berbaris, usia bawah 15 tahun, 12 tahun. So dia ambil wang tu dari dalam balang 2 tangan saja. Zaman saya dulu kepit saja. Sekarang ini 2 tangan dalam balang tu bolehlah. Kadang-kadang yang nasib baik dapat RM15, RM10. Dan ini menjadi perbualan di kalangan mereka. Dan saya yakin ini juga akan menjadi kenangan abadi untuk anak-anak kecil yang berusia di bawah usia 12 tahun. Sebagaimana saya mengenang zaman saya waktu kecil-kecil dulu. Saudara Khairul, Abang Perkasam, Saudara Zakaria, Saudara Idris Ismail, Yaumon. Jadi saya, soal kita nak bagi pada anak-anak. Anak-anak saudara, bila dia datang musim-musim raya ni, mereka tak ada fikir lain. Mahunya lain tak ada adalah wang. Sebab itu kalau ambil gambar saya tengok, selalunya letak begini tangannya, jari-jarinya. Wang, ringgit. Dan memanglah dalam keadaan sekarang, ekonomi yang tak begitu kukuh, ekonomi yang tak begitu prosperous ataupun rancak lah, tentulah pemberian pada anak-anak pun sedikit. Tapi sekali lagi saya selalu katakan, anak-anak bila pergi ke bertandang, dia bukan nak makan kuih. Yang suka makan kuih ni kalau orang tua macam saya ni, saudara Puan Endon, saudara Rogayah Hali, warga emas, dia suka kalau pergi bertandang, dia cari kuih-kuih yang macam saya cakap dalam sepanjang seminggu sebelum hari raya dulu, kuih-kuih tradisional. Saya kalau dapat cari kuih bakar kacang, itulah kegemaran saya.
Tapi macam di Kelantan, di Gua Musang tu, kuih sarang tebuan. Ingatkan apa kuihnya? Rupanya sarang tebuan tu kuih goyang, saudara. Dan kalau anak-anak muda, sebenarnya bertandang tu ada dua makna. Satu untuk nak merasai mengangkat juadah yang disediakan oleh pasangannya. Cara-cara begitulah dulu saya. Ya, Saudara Syafi'i Fendi, Puan Rogaya Halil. RAS Johan, apa khabar? Apa kata kalau anda juga bercerita tentang bagaimanakah hari raya yang anda alami? Ini hari raya ketiga kita, saudara. Kita sudah pun masuk hari raya ketiga. Minal Aidil wa Faizin. Ya, Puan Sharifah Khatijah, Saudara Hassan Dollah. Saya nak tahu apa cerita anda. Singapura macam mana? Saudara Osman Yahya, Saudara Izzah, saya tak nampak dengar lagi. Laporan daripada Singapura, bagaimanakah perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Singapura? Elok juga kalau kita boleh berkongsi. Jika ada teman-teman dari Singapura yang dapat melaporkan untuk pencerahan kita bersama. Kita nantilah ya, Saudara Azari Makno. Kita tunggu. Begitu juga bagaimana orang Sarawak. Saya tak nampak Rosini Kurungot pun tak nampak lagi. Mungkin sekarang ni sedang menyantuni tetamu-tetamu yang datang ke rumah ya Kak Limah. Di Sarawak kita tak tahu, di Sabah saya tak tahu, tapi di sekitar Semenanjung ni musim hujan. Di kawasan rumah saya hujan lebat. Dan sebagaimana yang saya katakan semalam, ramalan kaji cuaca meramalkan lewat petang hujan dan ribut petir. Awal pagi okey, tengah hari panas. Suasana memang panas. Lepas hujan pun suasana pun panas juga, saudara. Dan paling menggusarkan saya apabila adanya laporan tentang berlakunya gempa bumi. Sekarang ini kita di sekitar negara kita akan berlaku 1-2 ledakan gempa bumi, tapi sebab besar atau tidak. Kerana sudah di Indonesia gunung berapi sudah meletup dah 3 hari. Masih lagi belum redanya, kemudian diikuti dengan gempa bumi semalam. Katanya semalam ada gempa bumi berlaku, saudara. Saya nak tunggu laporan apa kawan-kawan kita di Singapura. Nak tahu apa cerita Singapura hari dia macam mana. Tapi gempa bumi yang laporkan agak dan saya satu perkara lagi yang saya nak jelaskan, saudara, bahawa tentang bagaimana usaha pihak-pihak tertentu untuk mengejutkan jualan murah ataupun fiesta Huri X Fest. Kabarnya yang nak diadakan di Putra World Trade Center. Rupa-rupanya usaha untuk mencari rezeki mengalami kerugian. Saya bersimpati dengan peniaga-peniaga yang berusaha untuk menjual barangan. Puan Sharifah Khatijah, selamat raya, anak-anak bawa keluarga masing-masing, kata Puan Sharifah. Balik jumpa mertua masing-masing. Saya pun dah puasa hari ni. Ya, saudara, kita juga sudah pun memulakan puasa 6. Tapi saya tak puasa lagi lah, saudara, belum lagi. Baru lepas keletihan selama sebulan kita berpuasa, kita ramailah keluarga Islam kita yang melaksanakan ibadah puasa 6. Hari pertama hari raya tidak dibolehkan. Haitun Jantan, Puan Zarina, Saudara Irwan Haris Riza. Dia musim sekarang ni ada yang menjalankan ibadah berpuasa 6. Sebab itu saya pun tak boleh nak tunjuk gambar-gambar kuih muih dan sebagainya. Cuma sekali lagi saya nak bercerita tentang bagaimana Huri Fest apabila jumlah kerugian yang dialami oleh teman-teman kita nak meniaga, jumlahnya besar, saya itu sekitar 80,000. Apabila menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nur Dilhan Yahya, anggaran kerugian tersebut adalah berdasarkan siasatan yang masih dijalankan oleh pihaknya. Namun begitunya pihak polis belum lagi menerima maklumat lengkap. Kelasnya bagaimanapun 2 individu yang baru telah ditahan oleh pihak polis. Iaitu pengurus dan pegawai pemasaran Majlis Upacara X Fest Raya. Suspek keempat dan kelima ini telah ditahan reman selama 4 hari bermula dari 21 hingga 24 April, saudara. Saya ucapkan tahniah pada anggota pasukan polis yang begitu cepat bertindak, saudara.
So kita tunggu laporan kawan-kawan, bagaimana ni? Saya nak tunggu laporan, tak ada pula di Singapura. Tak kesampaian ke? Di Indonesia rasanya sudah pun berakhir musim Hari Raya dan mereka sudah pun menjalankan kehidupan seperti biasa. So, Puan Dilah, Sri Bangun, Surah Ashiman. Saya menanti kalau Dek Mahathir, apa khabar saudara? Kita menanti kalau ada laporan tentang Surah Amar 89, Fiesta Raya di Singapura. Tak tahu macam mana. Selalunya rasanya Singapura yang paling seronoknya, yang meriahnya tak silap saya di Sarawak. Walaupun tak ramai penduduk Sarawak itu terdiri daripada Melayu, orang Melayu di Sarawak lah Melayu Melanau. Itu memang Melayu Islam. Sewaktu saya mengerjakan ibadah haji, saya kebetulan duduk sebilik dengan seorang jemaah daripada Sarawak dan dia menyatakan bahawa dia di sana memang ramai umat Islam. Kalau bulan puasa raya tu dia kata meriah lah, itu katanya saudara. Lain apa cerita saudara? Rohana Samad, apa khabar puan? Rohani Samad, saudara Zumia Mashal. Cuma sekali lagi saya nak berpesan pada teman-teman yang memandu, balik daripada perjalanan yang begitu jauh, yang meletihkan, desak surah Akira Hairis, dan saya juga berharap mereka yang baru sampai daripada perjalanan, sebab besok nak buat kerja, besok dah mula nak bekerja ya Cik Azmi, Cik Had, pastikan anda berehat yang cukup. Tak payahlah untuk kadang-kadang hari ini balik daripada kampung jauh-jauh nak pergi melawat keluarga dan sebagainya. Jangan memenatkan badan. Relax dulu. Besok ada lagi. Masih ada hari esok untuk kita. Ya, saudara jangan lupa. Saya tak tahu siapa teman-teman yang buat rumah terbuka, belum tahu lagi. Setahu saya yang pasti akan mengadakan rumah terbukanya pada 30 hari bulan. Iaitu 5 hari lagi atau minggu depan. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Itu ada seorang rumah terbuka. Yang lain saya belum menerima jemputan untuk mengadakan rumah terbuka. Ya, saudara. Jadi untuk raya kali ini tak nampak banyaknya rumah terbuka. Ya, saudara Landing Maili, saudara Muhammad Hisham. Sebab ini adalah pertama kali selepas 2 tahun kita dengan PKP terkurung, dengan suasana ekonomi tak menentu, ekonomi yang tenat. Mungkin tak ramai yang mempunyai kewangan yang cukup. Sebab itu mereka tidak mengadakan rumah terbuka. Tapi sekarang ini saya haraplah kalau kita pergi rumah teman-teman, mereka ada rumah terbuka, bukan makanan yang kita mahukan. Ya, saudara Muhammad Sharif, yang paling penting saudara, kita mahu agar ukhuwah sama persaudaraan itu dia pertingkatkan. Bukan tentang nak makan kuih, nak makan makanan yang sedap-sedap. Di rumah kita pun saat ini semua masing-masing menyediakan juadah yang sedap-sedap. Ya, saudara Jais Pudun. Jadi saya berpesan pada anda sekali lagi yang memandu, pastikan anda memandu dengan baik, dengan selamat. Musim hujan, janganlah saudara teruskan pemanduan kalau pandangan itu terganggu oleh hujan lebat. Saudara. Dan untuk itu saudara, sebab saya pun tak dapat terima laporan daripada Singapura, sahabat Sarawak, mungkin malam nantilah kalau mereka berkesempatan dengan saya, mereka akan menghantar laporan. Sebagai secara mawar merah, dia kata saya tak buat rumah terbuka ke? Saya tahun ini tak buat rumah terbuka. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti saya nak buat lah. Tapi saya cubalah nak telefon kawan-kawan, siapa yang nak datang-datanglah, tak ada masalah. Saudara mawar merah, jika anda mau datang ke rumah tak ada masalah. Saya dengan hati terbuka, pintu terbuka, menerima siapa saja yang datang ke rumah, yang sudi bertandang untuk acara Hari Raya. Asalkan jangan bersungut, apa yang ada kita makanlah. Kalau ada sate, makan sate. Kalau ada kuih raya, makan kuih raya. Kalau ada biskut kering. Yang penting saudara, bukannya jamuan. Yang paling penting yang kita mahu adalah ukhuwah itu disantuni. Ya saudara, dia syarat. Saya Yahya Armin. Saya rasa terima kasih. Mawar merah. InsyaAllah kalau sudi datang, saya telefon. Begitu juga Minalin, Qidin, dan teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan kepada anda semua salam Aidilfitri, minal aidil wa faizin. Teruskanlah
menyantuni ukhuwah persahabatan keluarga. Cuma yang baru balik daripada perjalanan yang jauh, tak payahlah kelang kabut nak pergi jumpa saudara dulu. Sabar-sabarlah. Saudara, kita ada masa untuk beraya. Kita jumpa lagi malam nanti jam 9.30 malam. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.